Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku ini wa yassir li amri dan permudahkanlah urusanku wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluhan lidahku yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan, diberikan maghfirah, keampunan oleh Allah, dan juga dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung, kita masuk kepada pengenalan muka surat 27. Betul tak? Minta maaf lah, malam ni ustaz tak ada kopiah. ni bahana kereta banyak lagu ni. Kereta banyak sangat, dah kaya kan. Dah kalau tak tahu kopiah duduk dalam kereta mana. Sampai sini nak ambil kopiah tak ada. Kopiah tak ada. Itu nasib jadi orang kaya, tuan-tuan. Jadi orang kaya sampai kereta banyak ni, kopiah pun tak tahu letak kat mana. Tak apalah. Tak maulah tuan-tuan kata apa Ustaz Samsing malam ni kan. Ni bukan soal Samsing saja tak mau pakai kopiah, tak. Ini memang tersilap bawa kereta mana tak tahu. Jadi sidang hadirin mukminin, kita malam ni selepas kita dah secara ringkas, walaupun tidaklah ringkas sangat, beberapa siri pengenalan kepada kitab kita ataupun tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkenaan dengan kaedah yang dicadangkan oleh Al-Qaradawi untuk merungkai dan macam mana kita nak harmonikan isu akidah antara salaf dan khalaf. Dan sebagaimana yang kita sebut sebelum ini, approach ataupun pendekatan yang diambil oleh Al-Qaradawi ialah setakat mana yang boleh kita harmonikan tu kita harmonikan kan, antara salaf dan khalaf. Dan pendekatan beliau tidak mengeluarkan mana-mana pihak yang terlibat dalam perbincangan ini, khususnya salaf dan khalaf itu, daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma adalah beberapa tempat tertentu yang dia syorkan kepada kita supaya kita bertegas kan. Bukan kata semua kita harmoni, tak. Mentang-mentang nak berbaik tak apa belaka. Bukan kata semua benda tak apa, tak kisah, semua boleh harmoni, tak. Nanti kita akan tengok tuan-tuan sekalian, bagaimana ada tajuk-tajuk tertentu yang Al-Qaradawi dia tunjuk ketegasan. Kalau tuan-tuan masih ingat, sebelum ni pun kita ada sebut tentang usul yang ke-14 yang dalam kuliah kita yang lepas kan. Usul yang ke-14 tu menziarahi kubur adalah sunnah.
kan, dan disyariatkan dengan cara yang dinyatakan oleh sunnah. Tapi dia sebut minta bantuan ahli kubur, tak kira siapa dia. Dia wali ke, dia tak wali ke, tak kira siapa dia. Dia kata, ataupun menyeru nama mereka, minta tolong, yang kita panggil istighatsah, kan, istighatsah, minta tolong, minta bantuan, ataupun menyeru nama mereka, panggil nama dia, kan, ataupun minta hajat daripada mereka, sama ada dekat atau jauh. Maksud dia sama ada kita pergi duduk sebelah kubur dia, atau kita jauh beribu kilometer daripada kubur dia, kan, ataupun bernazar untuk mereka. Maka dia sebut hukum dia bukan setakat haram biasa-biasa, tapi dia kata dosa besar, kan, dia kata dosa besar. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita jangan ingat bahawa bila kita mengaji bagaimana nak merungkai pertembungan antara salaf dan khalaf, bermaksud kita nak harmoni semua benda, kan, bermaksud kita nak berlebih kurang dalam semua benda. Tak. Apa yang boleh kita harmoni berdasarkan nas yang ada, kita harmoni, kan. Tapi dalam perkara yang tak boleh harmoni, tetap kita tak boleh harmoni. Jadi itu approach yang diguna pakai oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Baik, jadi malam ni kita mulakan dengan pengenalan kepada buku ini. Dia kata apa? Dia kata buku ini membincangkan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis sifat serta para wali dan karamah mereka. Jadi buku ni sangat sesuai lah dengan keadaan kita sekarang, yang mana kalau dulu cerita-cerita wali yang pelik-pelik ni dia datang daripada kumpulan ajaran sesat. Tapi sekarang ni dah mulai masuk di masjid dan sebagainya. Jadi tugas kita sebagai orang yang menyintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak memurnikan sunnah, maka kita perlu untuk faham dulu, dan selepas itu kita perlu sebarkan kepada masyarakat tentang apa dia pencemaran yang telah berlaku, kan, dalam ilmu-ilmu Islam serta amalan-amalan serta kepercayaan orang Islam, supaya kita tidak bercampur aduk, khususnya aliran seperti Batiniyah, Syiah yang pengaruh daripada kelompok itu, sebagaimana yang kita mengaji dalam tulisan Imam Ibn Jauzi, Talbis Iblis, kan. Jadi Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata buku ini juga membincangkan perihal permasalahan berkaitan kubur, perbuatan bid'ah yang berkaitan dengan kubur, serta isu tawassul, kan. Sebab dalam masyarakat kita pun ada perbahasan tentang tawassul. Dia kata ni tawassul apa masalah? Jadi kita nak tahu yang kata tawassul tu betul ke tawassul, atau dia yang beranggapan tawassul sebenarnya bukan tawassul. Jadi kita nak kena dapatkan pencerahan tentang isu-isu yang berkaitan. Baik, kita mulakan dengan tajuk perlembagaan ilahi, kan, perlembagaan ilahi ataupun undang-undang dasar Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentulah daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Apa dia firman Allah? Allah Ta'ala berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Dialah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran
sebahagian besar daripada Al-Quran itu adalah ayat-ayat muhkamat yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Ayat-ayat muhkamat itu adalah ibu atau pokok isi kepada Al-Quran. Dan yang lain lagi adalah ayat-ayat mutasyabihat. Apa dia mutasyabihat? Yang samar-samar, tidak terang maksudnya. Oleh itu, fahaman yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing timbul. Orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar daripada Al-Quran bagi mencari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Maknanya siapa yang sesat hati dia tu, orang yang mencari kesesatan, dia suka sangat manipulate ayat mutasyabihat. Dia akan guna ayat-ayat mutasyabihat. Baik, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar daripada Al-Quran bagi mencari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Apa dia? Maksud dia iaitu memutarkan maksudnya menurut yang disukainya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, yakni tidak mengetahui tafsir maksudnya yang sebenar melainkan Allah. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama berkata, kami beriman kepadanya, semua itu datang daripada sisi Tuhan kami, dan tidak ada yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran, melainkan orang-orang yang mempunyai akal fikiran ataupun yang berfikiran. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami dan kurniakan kepada kami limpah rahmat daripada sisimu. Sesungguhnya engkau juga Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Baik, jadi sidang hadirin mukminin, malam ni kita mungkin akan hurai pasal yang ayat ni saja dulu kan. Nanti ayat yang surah Yunus tu kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Jadi malam ni fokus kita kepada ayat ini terlebih dahulu. Baik, ayat ini ayat daripada surah Ali Imran, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Dia sebut dua benda. Satu, perkataan yang disebut muhkamat kan. Satu lagi disebut perkataan mutasyabihat. Dalam buku kita ni yang diterjemah dalam bahasa Melayu ni, dia dah bagi makna siap-siap kan. Dalam bahasa Melayu terjemahannya bila sebut apa dia muhkamat, iaitu yang tetap kan, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Jadi bila kita jumpa dengan ayat muhkamat, kita mudah faham, kita senang untuk faham. Satu lagi disebut perkataan mutasyabihat kan. Apa dia mutasyabihat? Terjemahan Melayu dan kitab kita ni dia guna perkataan mutasyabihat itu dengan maksud yang samar-samar kan, tidak terang maksudnya. Jadi hak ni ramai orang dia tak boleh nak faham kan. Dia susah nak faham. Dia tidak straightforward. Bila kita jumpa saja ayat tu, dia tidak straightforward. Baik, jadi sekarang malam ni kita mula terlebih dahulu tuan-tuan tentang perbahasan berkenaan dengan ayat muhkamat dengan ayat mutasyabihat. Kan, apa yang dimaksudkan dengan ayat muhkamat dan apa yang dimaksudkan dengan ayat mutasyabihat. Kita mulakan dengan apa yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, apa kata Syekh? Syekh kata, dalam Quran ni dia kata ada ayat mutasyabihat kan. Selain pada ayat muhkamat tu yang straightforward, yang jelas, yang tegas hukum dia apa semua tu, dia kata ada ayat mutasyabihat. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kata apa? Dia kata bahawa ayat mutasyabihat dalam Quran ni dia bukan satu jenis. Dia ada beberapa pembahagian yang kita kena tahu. Baik, apa kata Syekh? Dia kata dalam Quran ni, dia kata bila sebut mutasyabihat, nombor satu dia mutasyabihat
dia hakiki. Mutasyabihat dia tu hakiki. Maknanya memang kita tak tahu hakikat sebenar benda tu. Dia kata mutasyabihat hakiki. Apa maksud mutasyabihat hakiki? Dia kata iaitu sesuatu yang tidak dapat diketahui dengan naluri panca indera manusia. Hak ni kita tak tahu. Dipanggil mutasyabihat hakiki. Apa dia? Contoh yang disebut oleh Syekh, iaitu contohnya apa dia hakikat sebenar sifat Allah. Kita tahu ke tak tahu? Kita tak tahu. Kan? Hakikat sebenar sifat Allah. Siapa boleh cerita dekat kita hakikat sebenar sifat Allah? Tak ada siapa pun boleh cerita. Kita bawalah semua kalam dan tulisan oleh para mufassirun yang pakar dalam mentafsirkan Quran. Semua tak tahu hakikat sebenar sifat Allah. Hak ni dia kata mutasyabihat, yang kita kata hakiki. Dia kata hakiki. Tapi dia kata walaupun kita tahu makna dia kita tahu, tapi hakikat sebenar dia punya form dia, bentuk dia macam mana, hak tu kita tak tahu. Syekh kata. Maka dia kata contohnya dalam surah Taha ayat 110, Allah Ta'ala berkata, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya, yakni ilmu Allah. Jadi makhluk ni walaupun dia ada ilmu, tapi ilmu makhluk tak boleh meliputi ilmu Allah. Makhluk dia tak boleh mengetahui semua pasal Allah. Tak boleh. Kan? Allah Ta'ala bagi ilmu dekat kita hanya sedikit sangat berbanding dengan ilmu Allah Ta'ala yang sangat luas itu. Contohnya apa? Contohnya ialah dalam surah Al-An'am ayat 103. Allah Ta'ala kata, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Allah boleh lihat kita, tapi kita tak boleh lihat Allah. Banyak benda yang Allah Ta'ala sembunyikan daripada pengetahuan kita, tapi kita, satu benda pun kita tak boleh sembunyikan daripada pengetahuan Allah. Kita tahu melihat kita tu macam mana, tapi kita tidak tahu melihat Allah Ta'ala tu macam mana. Walaupun makna tu sama. Kita tahu bila sebut melihat, macam ni lah melihat, tapi itu manusia, kan? Tapi melihat Allah Ta'ala macam mana, kita tak tahu. Kita tak tahu, tapi makna melihat kita faham. Itu yang dia kata, bahawa bagaimana ilmu manusia ini dia tidak dapat meliputi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita bercakap tentang mutasyabihat, kita kena tahu yang tu. Maka kita masuk kepada kalam, kan, contoh kalam yang masyhur berkenaan apa yang dijawab oleh Imam Malik bila orang tanya tentang Ar-Rahman, kan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, surah Taha ayat yang kelima. Tuhan yang Maha Pemurah ataupun Tuhan yang bersifat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yang bersemayam di atas arasy. Maka yang kata Allah Ta'ala istawa tu, kan, Allah Ta'ala bersemayam atas arasy itu, macam mana Allah Ta'ala bersemayam atas arasy? Kan, maka Imam Malik jawab apa? Dia kata bersemayam tu, istawa tu, dari segi bahasa kita tahulah makna dia. Kan, macam melihat, kita tahulah makna melihat. Mendengar, Allah Maha mendengar, kita tahulah makna mendengar tu. Tapi dia kata hakikat dia kita tak tahu. Kan? Istawa Allah Ta'ala kita tak tahu macam mana. Melihat Allah Ta'ala pun kita tak tahu macam mana. Tapi kita fahamlah arti melihat tu, tapi macam mana kita tak tahu. Dan dia kata beriman kepadanya adalah wajib. Kita wajib beriman, kita tak boleh reject, kan? Kita tak boleh reject, kita tak boleh ragu-ragu. Wajib
dan tanya pasal benda tu adalah bid'ah. Kan? Tanya benda tu adalah bid'ah. Maka dengan itu kita faham bahawa mutasyabihat, bentuk yang pertama yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin tadi adalah bentuk yang mana tidak ada kemungkinan untuk kita tanya. Bila masuk dalam kategori yang pertama ni, tak ada ruang untuk kita tanya. Pasal apa? Sebab tidak ada ruang untuk kita tahu hakikat sebenar macam mana. Jangan tanyalah Allah Ta'ala mendengar tu macam mana. Tak ada siapa boleh bagi jawapan. Tak ada siapa boleh bagi jawapan. Mendengarnya Allah. Kan? Tak ada siapa yang boleh mendengar tentang melihatnya Allah. Tak ada siapa yang boleh menerangkan kepada kita tentang ketawanya Allah. Kita tak tahu. Tapi bila nas kata Allah Ta'ala ketawa, ya. Jadi dia macam tu, tuan-tuan sekalian. Baik, itu yang pertama, mutasyabihat, kategori pertama yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, Syekh kata mutasyabihat dalam bentuk nisbi. Nisbi ni kalau bahasa English ni kita kata relative. Benda yang relatif, kan? Apa makna relatif ataupun nisbi? Dia kata iaitu ayat-ayat yang makna dia samar-samar bagi setengah orang, tapi boleh difahami oleh orang lain. Itu nisbi ataupun relatif. Maksud relatif ni maknanya bagi orang ni dia kata dia susah nak faham ataupun dia tak faham. Tapi bila kita bawa ayat yang sama bagi dekat orang lain pula, mungkin sebab ilmu dia, kepakaran dia, dia baca je dia tahu dah apa maksud dia. Jadi itu yang dikatakan bahawa relatif. Hak tadi hakiki. Sebab apa hakiki? Tanyalah pakar bahasa Arab sekalipun. Kan tokoh mufassirun Ibnu Katsir ke, Tabari ke, apa semua sahabat Nabi ke, semua tak boleh cerita. Itu hakiki. Tidak ada pengecualian. Semua orang tak tahu. Dia pakar macam mana sekalipun, ilmu dia tinggi macam mana sekalipun, semua orang tak tahu. Itu hakiki. Tapi yang kedua ni relatif. Relatif ni nisbi ni tuan-tuan, maksud dia ialah tanya satu orang, orang ni tak tahu. Tapi kalau tanya orang lain yang kedua ni mungkin tahu. Itu nisbi ataupun relatif. Maka dia kata contohnya ialah bila kita rujuk kepada orang yang faqih, orang yang faham, mendalam ilmu dia, dia mungkin tahu. Maka dia kata mutasyabihat, bentuk yang kedua ni kita boleh tanya. Yang ni tidak bid'ah tanya. Dia tak termasuk dalam apa yang disebut oleh Imam Malik tadi. Tanya pasal tu bid'ah. Yang ni tak masuk sebab kita boleh tanya orang yang ada kefahaman. Sebab boleh diketahui hakikatnya. Sebab apa? Sebab benda yang ada dalam Quran itu adalah perkara yang seharusnya diketahui oleh manusia. Sebab apa? Sebab tujuan Quran turun kepada kita, hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Quran ini adalah penerangan, bayan, kan, penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tak faham, macam mana dia nak jadi bayan? Macam mana dia nak jadi penerangan? Kalau kita tak faham, nak jadi petunjuk macam mana? Dia tak faham. Semua orang tak faham. Jadi dia mesti benda yang boleh difahami. Kan? Dan pada masa yang sama, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala juga menyatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Mana turunnya Quran dekat kita ni untuk bagi penjelasan, kan? Tibyanan, nak bagi penjelasan, explanation, nak bagi pencerahan. Pencerahan apa? Likulli syai', bagi semua benda, kan? Quran turun sebab dia nak explain kepada kita, nak bagi kita tahu. Likulli syai', semua benda, kan? Wa hudan, sebagai hidayah, petunjuk. Wa rahmah, dan juga rahmat. Wa busyra, dan juga good news. Busyra ni good news ataupun khabar gembira lil muslimin, bagi orang-orang Islam ataupun orang-orang yang berserah diri. Jadi
Itu yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Jadi apa kata Syekh Ibn Utsaimin? Syekh Ibn Utsaimin kata, maka dalam tu kita nak faham macam mana, kita tengok contoh. Kita nak faham dari segi kategori tu, dia kata kita kena tengok contoh. Apa dia contoh? Ayat Quran yang kata mutasyabihat bagi setengah orang, tapi orang lain boleh faham, kan? Maka dia pun bagi contoh. Syekh Ibn Utsaimin dia bagi contoh. Contoh yang pertama yang dia bagi iaitu surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yadhra'ukum fih laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Dialah pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri berpasang-pasangan, dan dari jenis binatang ternakan juga berpasang-pasangan, dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat, kan? Jadi Allah Ta'ala kata dia buat apa? Dia cipta langit dan bumi, dia buat begitu begini apa semua, tak ada benda yang serupa dengan dia, dan dia bersifat maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ni tuan-tuan, surah Asy-Syura ayat 11 ni, bagi setengah orang kita boleh faham dah, kan? Bagi setengah orang mudah dipahami. Tapi Syekh Ibn Utsaimin kata, bagi setengah orang lain pula, hak ni lah jadi keliru. Dia kata, contoh apa dia? Dia kata di kalangan orang yang keliru ni, dia kata ada golongan dia panggil ahli ta'til, kan? Golongan yang tolak. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ni tuan-tuan, kita terima semua benda yang Allah Ta'ala bagi tahu dekat kita, kita terima bulat-bulat, kita beriman, kita tak petikai satu pun. Tapi selain daripada tu, ada orang dia suka takwil. Benda yang tak perlu takwil, dia nak takwil juga, kan? Sampai tahap ada yang tashbih, kan? Ada yang tamthil, dan ada yang ta'til. Orang ta'til, mana dia tolak, kan? Dia tolak. Golongan ta'til ini, dia faham dengan cara yang salah. Dia faham dengan cara yang salah, sehingga dia kata Allah Ta'ala, dia kata tak ada sifat bagi Allah. Dia kata tak ada sifat bagi Allah. Sebab dia kata apa? Golongan ta'til ni, yang kata tolak ni, dia kata apa? Bahawa sifat bagi Allah Ta'ala ni mewajibkan keserupaan dengan makhluk. Dia tak boleh terima. Contoh, kan? Contoh, bila kata Allah Ta'ala tu wa huwas sami', kan, al-basir, Allah Ta'ala tu maha mendengar, Allah Ta'ala tu maha melihat, dia serupa dengan makhluk. Maka dia tolak, dia reject. Kita kata, macam mana Allah Ta'ala mendengar? Itu bukan kewajipan kita untuk kita hurai. Dah Allah Ta'ala kata as-sami'. As-sami' bahasa Melayu kita apa? Maha mendengar. Jadi Allah Ta'ala maha mendengar. Macam mana Allah Ta'ala maha mendengar? Kita tak tahu. Dan kita tak diberi tanggungjawab, tidak dibebankan untuk korek, cari, gali apa yang dikatakan macam mana Allah Ta'ala maha mendengar. Tak payah. Kita tidak dibebankan untuk kita explore benda-benda yang macam tu. Tak payah. Buang masa, tuan-tuan. Pasal apa buang masa? Sebab benda tu tidak mampu dicapai oleh ilmu kita sebagai makhluk, kan? Tidak mampu dicapai oleh ilmu kita sebagai hamba Allah. Tak boleh, kan? Bukan tandingan. Dia macam ginilah tuan-tuan. Ambil budak tadika, kan, suruh masuk universiti, agak-agak boleh tak? Lagu tu lah. Budak tu baru tadika, baru 4 tahun, 5 tahun, baby class, kan? Baby class, masuk tadika umur 4 tahun. 5 tahun pun tadika lagi, 6 tahun pun tadika lagi. First class dia masuk baby class. Budak yang baby class tu kita suruh dia masuk universiti, agak-agak dia faham dah benda-benda. Katalah masuk degree, program degree engineering, chemical engineering ke mechatronic ke apa ke, suruh dia masuk kelas. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab panca indera dia, ilmu dia, tahap kematangan, dia belum capai tahap tu lagi. Itu manusia. Beza hanya berapa tahun tuan-tuan? 20 tahun je untuk capai peringkat degree.
Daripada dia umur 4 tahun, nak capai umur 24, dia dah boleh jadi engineer dah. Tapi beza 20 tahun itu menyebabkan baby tadi ataupun kanak-kanak tadi tak mampu nak faham apa yang disyarahkan oleh lecturer dalam kelas kejuruteraan mekatronik sebagai contoh. Maka cuba bayang, kita sebagai hamba, kan, kita sebagai makhluk, kita nak faham pasal Maha mendengar Allah, mustahil. Bukan beza 20 tahun, kan? Ni beza antara Khalik dengan makhluk, pencipta dengan yang dicipta. Kalau kanak-kanak tadi beza 20 tahun, dia pun manusia, kita pun manusia, kan? Tapi yang ni beza bukan isu beza umur, bukan isu beza tunggu masuk kelas selepas 20 tahun, tapi isu kita adalah hamba. Yang mana ilmu yang ada pada seseorang hamba tidak akan mampu mencapai ilmu pencipta dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kan Al-Basir, Maha melihat Allah. Kita beriman Allah Taala Maha melihat, kita tak tolak. Kan kita tak petikai pun Maha melihat Allah, tapi macam mana Allah Taala melihat, wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi kita terima, kan kita beriman. Jadi bagi mereka, kalau kita kata Allah Ta'ala mendengar, sama dengan makhluk. Kalau kita kata Allah Ta'ala melihat, sama dengan makhluk. Kita kata, kan Ahli Sunnah wal Jamaah kata, sifat Allah, Allah bagi kepada makhluk, tujuan dia supaya kita faham. Kalau sifat melihat, Allah Ta'ala tak bagi kepada kita, baca ayat Quran, kan, wa huwas samiul basir. Kita faham tak basir tu apa? Melihat. Kita pun tak boleh melihat. Macam mana kita nak faham melihat tu apa? Tapi bila Allah Ta'ala kata dia Maha melihat, sebab kita boleh melihat, kita faham. Perkataan melihat tu, kita nampak tu. Kan, kita nampak yang ni. Kan, nampak warna, nampak bumi, nampak bulan. Tapi macam mana Allah melihat, kita tak tahu. Tapi kita faham perkataan melihat. Sebagai hamba, itu dia melihat cara kita. Jadi itu kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Maha mendengar Allah. Allah Ta'ala pun bagi pendengaran kepada kita. Kan? Allah Ta'ala ketawa. Ketawa tu juga Allah Ta'ala bagi kepada hamba. Kan? Jadi semua sifat Allah Ta'ala itu, benda yang Allah Ta'ala sebut, hak tu ada pada kita, menyebabkan kita boleh faham apa yang disebut dalam Quran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh satu lagi, kan? Contoh satu lagi yang Syekh Utsaimin dia bagi ialah surah An-Nisa ayat 93. Macam mana benda yang kita boleh faham dengan cara mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi ada golongan yang sesat, yang keliru, dia faham cara lain. Itu surah An-Nisa ayat 93, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, kan, fajazauhu, balasan dia apa? Jahannam khalida, iaitu jahannam, kekal dia dalam jahannam. Kekal dia dalam jahannam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah Ta'ala murka sangat kepadanya. Wa la'anahu, dan melaknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah Ta'ala sediakan azab yang sangat besar baginya. Ini tuan-tuan satu ayat yang kalau kita baca, tuan-tuan, kalau kita tergamak lagi nak bunuh orang, kita tak tahulah orang ni macam mana. Allah Ta'ala dia bagi ancaman yang sangat dahsyat. Dia bukan saja cerita balasan dia jahannam, kan? Siapa yang bunuh satu orang mukmin, tak kira lah bergaduh sebab suami isteri ke, macam cerita yang di Perak, kan? Di Perak, suami dia kahwin seorang lagi, kan? Jadi apa yang berlaku, isteri hak tua ni dia pakat dengan beberapa orang untuk bunuh, kan, isteri muda. Jadi menyebabkan orang yang melaksanakan pembunuhan tu kena tangkap. Dan bocor cerita ni, tuan-tuan boleh baca dalam media, kan? Banyak tersebar cerita tu.
Sebab tu siapa nak kahwin 2, 3 tu kena sanggup bear the risk. Risiko tu ada, kena sanggup tanggung lah kan. Bukan senang. Nak handle, nak kontrol rumah tangga tu bukan senang. Tak apa, itu cerita lain. Cerita kita yang ni. Jadi tak kira lah masalah rumah tangga ke, masalah bisnes ke, masalah apa sekalipun, kita nak bunuh satu orang mukmin ni tuan-tuan. Kalau baca ayat Quran ni, kalau tergamak lagi nak bunuh, tak tahu. Pasal apa? Sebab cara Allah Ta'ala ancam tu dahsyat. Nombor 1, Allah Ta'ala kata apa? Fajaza'uhu, apa dia? Balasan dia? Jahannam. Jahannam tu pun gerun dah kita. Neraka Jahannam. Bunuh satu mukmin, balasan dia neraka Jahannam. Hak tu gerun dah kita. Tak cukup dengan Allah Ta'ala kata Jahannam, Allah Ta'ala kata khalidan fiha, kekal dalam tu. Sebab tu bila kita dengar cerita pembunuhan Atantuya kan, dengan C4 letup apa semua, hak ni kita tak boleh nak bayang tuan-tuan kan, kita tak boleh nak bayang. Tambah pula cerita dia pregnant, dia mengandung. Ini semua benda yang sangat menakutkan. Kita rasa tak tergamak. Kita nak bunuh kucing pun kita tak tergamak. Saya naik kereta, kucing ni pun satu hal juga. Dia nak melintas, dia tak toleh. Patutnya duduk tepi jalan tu toleh lu kiri kanan, ni tak. Dia main lintas. Dia lintas, kita pun tak sempat buat apa, lalu kat atas dia. Tapi tak pijak, dia lalu kat tengah kan. Hidup, kita nampak kot cermin dia hidup. Tapi hak tu duduk berdebar, duduk sampai rumah tuan-tuan. Sampai rumah, padahal kucing, binatang, bukan manusia. Jadi kita tak boleh bayang macam mana orang dia sanggup bunuh dengan cara yang begitu kejam. Kita tak boleh imagine orang yang sanggup buat benda sampai ke tahap itu. Maka bila Allah Ta'ala ancam ni tuan-tuan, memang dengan ancaman yang sangat dahsyat. Nombor 1, Jahannam. Yang kedua, khalidan fiha, kekal dalam tu. Kan? Kekal dalam tu. Wa ghadiballahu alaih. Padahal Jahannam ni mana Allah Ta'ala sayang, kasih dak. Tapi Allah Ta'ala bagi taukid, penegasan. Wa ghadiballahu alaih. Allah Ta'ala murka ke atas dia. Padahal cukup dah tuan-tuan, bagi Jahannam sebiji cukup dah. Tapi tak cukup dengan Jahannam, kekal dalam tu lagi. Patut Allah Ta'ala kata murka ke atas dia. Tak cukup dengan murka, wala'anahu, laknat ke atas dia. Tu dia punya taukid tu sampai nombor 4. Nombor 5, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, azab yang besar bagi dia. Padahal Jahannam ni kita tahu dah memang sedahsyat azab. Tapi pun Allah Ta'ala bagi taukid lagi, penegasan lagi, azaban azima, kan, azab yang sangat besar. Baik. Jadi ayat ni tuan-tuan, ada golongan yang keliru kan, dia pergi faham dengan cara yang salah. Syekh Utsaimin kata ada golongan yang salah faham. Dia kata bila mereka melihat ayat ni, mereka kata sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia kekal dalam neraka. Sehingga kan golongan ini mengatakan bahawa orang yang buat dosa besar, maka dia terkeluar daripada Islam. Ini kefahaman yang salah. Kan? Kefahaman yang salah. Kita ahli sunnah wal jamaah, dosa besar macam mana sekalipun, selain daripada syirik kan, selain daripada perkara hak membatalkan syahadah tu, dosa besar macam mana sekalipun, dia tetap Islam. Dia takkan duduk dalam neraka selama-lamanya. Sebab tu kita mengaji hadis hak bunuh 99 lepas jadi 100 tu kan. Itu contoh yang terbaik untuk kita faham. Bunuh satu orang ni tuan-tuan, dah cukup besar dah dosa dia. Tapi hak ni bukan satu orang, 99 orang. Tambah lagi satu cukup 100. Tapi hak tu pun Allah Ta'ala ampun dosa dia. Kan? Hak tu pun Allah Ta'ala ampun dosa dia. Ini adalah satu dalil yang menunjukkan kepada kita bahawa selagi kita orang Islam,
Walaupun kita buat dosa sebesar gunung macam mana sekalipun, tapi kalau kita taubat dengan taubat nasuha, maka tidak ada apa yang boleh halang kita daripada diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ni galakkan kepada kita supaya kita jangan putus asa dalam mengharapkan keampunan Allah. Pasal apa tuan-tuan? Sebab kita ni dalam dewan kita malam ni tak ada seorang pun bunuh orang. Ke ada bunuh orang? Risau juga ni. Confident je kata tak ada siapa bunuh orang. Pada dia kata aku dah bunuh ramai orang. Ustaz tak tahu aku 3 line contohnya. Kan? Ustaz tak tahu aku ini ayah anda, aku bunuh ramai orang. Kan? Saya rasa lah kan. Rasa tengok tuan-tuan ni gaya tak ada seorang pun bunuh orang lagi kan. Macam saya sebut tadi lah. Kita dengan kucing pun kita rasa ish. Jadi macam mana nak bunuh orang? Jadi orang macam kita ni tuan-tuan, kita dosa kita banyak, tapi tak ada lah banyak macam hak bunuh sampai 100 orang. Jadi ini satu motivasi kepada kita supaya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya tuan-tuan sekalian, kita dalam agama kita diajar supaya buat apa pun mesti dengan cara yang paling baik, kan? Paling tepat. Kita tak boleh, sebagaimana yang kita selalu peringatkan, kita tak boleh beristighatsah dengan mayat. Kita tak boleh minta tolong dengan orang yang dah mati. Ini pun disebut dalam kuliah kita sebelum ni, kita dah cerita kan, macam mana Imam Hasan Al-Banna dan diulas oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang sesatnya kefahaman seperti itu. Walau siapa pun mayat tu, orang yang dah mati tu tak kira dia wali apa, wali kutub ke wali apa, tak kira. Tak boleh. Kita tak boleh seru nama dia dan kita tak boleh minta tolong dengan dia. Kalau tuan-tuan kata, adakah kita ni memusuhi orang golongan aliran kesufian? Kita kata Hasan Al-Banna pun orang memang orang aliran kesufian. Tapi dia aliran kesufian yang mana dia berpegang kepada nas yang sahih. Kan, dia tidak mahu kita menyeru nama-nama seperti itu, nama orang yang dah mati, tak kira dia siapa, kan? Tak kira dia wali Allah ke, kita panggil dia wali sekalipun, keramat ke ataupun tidak, tak boleh, kan? Tak boleh. Cuma saya nak tunjuk dekat tuan-tuan sekalian, sebelum ni saya dah sebut sekali lalu, dalam masyarakat kita ni yang jadi susahnya dan berlaku kekeliruan, kan, dalam perkara yang kita panggil mutasyabihat, kategori yang kedua ni, kan, kategori yang kedua ni iaitu kategori nisbi, relatif, kan. Kita faham dah, tapi kata kelompok lain dia faham cara lain. Hal ni benda yang banyak berlaku dalam masyarakat. Sebab tu kita sangat-sangat berharap agar Allah Ta'ala pimpin kita, kan, supaya kita tidak memilih jalan yang sesat. Contohnya tuan-tuan sekalian, ini yang saya tengok dalam website Nahdlatul Ulama Indonesia, kan. Dia bagi tahu dalam website, dalam artikel dia ini, iaitu istighatsah. Istighatsah tuan-tuan tahu kan, yang kita dah sebut sebelum ni. Istighatsah ni minta tolong, minta bantuan. Istighatsah ni dia satu cabang daripada doa-doa. Doa ni macam-macam lah pembahagian, tapi di bawah doa tu dia ada pembahagian dia. Antaranya istighatsah. Baik. Jadi istighatsah ni kalau tuan-tuan tengok Nahdlatul Ulama, mereka termasuk kumpulan yang in favor, yang support istighatsah kepada selain daripada Allah. Kita kata tak boleh, kan? Kita kata istighatsah tak boleh selain daripada Allah. Minta bantuan hanya dengan Allah, kan? Istighatsah hanya dengan Allah, tak boleh istighatsah kepada selain daripada Allah. Tapi Nahdlatul Ulama mereka mengatakan bahawa boleh istighatsah kepada selain daripada Allah. Kita nak kenal sikit. Pasal apa dia kata macam tu? Baik. Dia ada dalil tak? Ada, kan?
Ni semua ulama ni. Ulama ni orang yang alim, kan, faqih. Dia ada dalil dia. Tapi kita nak tengok dalil dia apa. Kita nak tengok dalil dia apa. Contohnya, tuan-tuan boleh tengoklah kalau tuan-tuan ada masa dan rajin, tuan-tuan boleh buka website Nahdlatul Ulama. Dia bagi dalil istighasah untuk kita minta tolong kepada selain daripada Allah. Dia bagi dalil apa? Hadis Bukhari, tuan-tuan, jangan main-main. Kan, hadis Bukhari. Apa dalil dalam hadis Bukhari? Dia kata dalam hadis Bukhari ada cerita pasal hari kiamat. Apa cerita tu dalam hari kiamat? Iaitu inna syamsa tadnu yawmal qiyamati hatta yablughal araqu nisfal udhuni فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد. Dia kata matahari ni dia akan mendekati, makin dekat kepada kepala manusia pada hari kiamat, sehingga peluh tu, keringat tu, sebahagian orang dia keluar sampai separuh telinga dia. Kita tak pernah jumpa lagi peluh kita sampai buku lali. Ke siapa pernah kumpul peluh dia sampai buku lali? Ni bukan buku lali, separuh telinga. Nak cerita dahsyatnya, tuan-tuan. Nak cerita dahsyat. Kita pun berpeluh banyak, tapi kita tak boleh bayang ni. Peluh sampai pinggang, peluh sampai punggung, ni sampai telinga. Tapi masa hari kiamat, benda ni yang berlaku. Maka dia kata apa dalam hadis ni, ketika mana manusia berada dalam keadaan seperti itu, mereka beristighatsah kaza fa bainama hum kadzalika istaghatsu. Bila mereka berada dalam keadaan yang macam tu, mereka meminta tolong, mereka beristighatsah dengan siapa? Dengan Nabi Adam alaihissalam. Thumma bi Musa, lepas tu mereka pergi cari Nabi Musa alaihissalam. Thumma bi Muhammad, lepas tu mereka cari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana hadis ni boleh jadi dalil istighatsah? Mereka kata apa? Mereka kata hadis ni boleh jadi dalil untuk membenarkan minta tolong kepada selain daripada Allah dengan keyakinan bahawa seorang nabi atau wali itu adalah jadi sebab musabab. Tuan-tuan faham tak? Sebab dalam hadis ni dia kata, hadis Bukhari ni dia kata, manusia masa hari akhirat, masa di pada mahsyar tu, pergi cari Nabi ni. Cari Nabi Adam, pergi cari Nabi Musa, pergi cari Nabi Muhammad, nak minta tolong. Jadi kalau di padang mahsyar, kita boleh minta tolong dengan Nabi Adam, boleh minta tolong dengan Nabi Musa, dengan Nabi Muhammad. Pasal apa kita sekarang tak boleh minta tolong dengan Nabi? Nabi dah mati, dah wafat, kita hidup, pasal apa kita tak boleh minta tolong? Kalau akhirat boleh, kenapa sekarang tak boleh? Dia kata. Maka kita boleh minta tolong dengan Nabi yang dah mati pun boleh, minta tolong dengan wali yang dah mati pun boleh. Itu dalil dia. Nampak tak? Dia punya flow of arguments dia. Kan cara dia argue tu, tuan-tuan boleh tengok. Baik. Lepas tu dia kata apa? Dia kata terbukti. Dia kata. Ni dalam website Nahdlatul Ulama. Dia kata terbukti ketika mana manusia di padang mahsyar, ketika mana mereka dipanah dengan teriknya panah cahaya matahari, ketika dahsyatnya keadaan di mahsyar, mereka meminta tolong kepada para nabi. Mereka minta tolong dengan nabi. Maka dia argue, kenapa masa tu tidak berdoa saja kepada Allah? Tengok. Masa tu minta doa lah dengan Allah. Pasal apa pergi cari nabi pula, dia kata. Kan? Minta doa lah kepada Allah dan tak perlulah pergi cari nabi tersebut. Seandainya perbuatan ini adalah syirik, nescaya mereka tidak melakukan hal itu. Dan jelas tidak ada dalam ajaran Islam suatu perbuatan yang dianggap syirik di dunia sedangkan di akhirat tidak dikira sebagai syirik. Dia kata syirik adalah syirik di dunia dan di akhirat, dan bukannya syirik di dunia tapi di akhirat tidak syirik pula. Jadi dia kata, ini saya permudahkan, kok tuan-tuan tak faham, tapi rasa boleh faham kan? Boleh faham kan? Maksud dia,
Kalaulah minta tolong dengan Nabi, dengan wali tu syirik, sekarang ni minta tolong sekarang ni syirik, pasal apa di hari akhirat tak syirik pula? Nabi pun cerita benda nak berlaku di padang mahsyar. Di akhirat tu pasal semua orang hidup, Nabi pun hidup. Pandai. Pak boleh main depan dah, boleh tak? Kita tukar. Betul. Dunia ni Nabi dah wafat. Kita yang hidup, kita minta kepada orang dah mati. Mana ada manfaat apa? Betul? Ia akan na'budu wa ia akan nasta'in, kepada dia lah kita minta. Betul? Boleh dah ni, dia ambil kursi letak depan ni. Betul. Betul. Pasal apa? Ustaz dah terang tu, dia terbuka minda tu. Jadi kita boleh tahu lah di akhirat tu macam mana. Dia problem dia, Nahdlatul Ulama Malaysia ni pula. Hak kita cerita ni Nahdlatul Ulama Indonesia. Problem Nahdlatul Ulama Malaysia ni, tak mau sebutlah nama siapa kan. Dia orang kata apa? Dia orang kata kalau kita boleh minta tolong dengan doktor yang hidup atas dunia ni, pasal apa tak boleh minta tolong dengan orang yang dah mati? Saya pun nak proses tu tak boleh. Nak proses tu tak boleh. Pasal apa? Sebab kita minta tolong dengan doktor tu hidup. Tak ada siapa di kalangan kita pergi cari doktor yang dah mati. Gila tuan-tuan, pergi cari doktor yang dah mati. Hak tu yang kita kata syirik tu. Syirik ni ialah kita minta tolong dalam benda yang orang tu atau benda tu dia tak boleh tolong kita. Itu syirik. Sebab tu tuan-tuan tengok fatwa di Malaysia. Fatwa di Malaysia, antara benda syirik apa dia? Iaitu bila minta bantuan makhluk halus. Tuan-tuan pergi jumpa bomoh. Bomoh tu guna khadam. Tahu khadam? Bomoh tu guna khadam. Bomoh ni biasalah, dia akan cakap dekat tuan-tuan, dia ada khadam. Khadam dia jin Islam. Jangan risau, ni bukan setan dia kata, ni jin Islam. Macam mana dia tahu tu jin Islam? Sedangkan jin ni dia boleh menjelma dalam pelbagai bentuk, pelbagai rupa. Orang pun boleh menyamak LHDN. Tu pun kena tipu. Boleh menyamar jadi polis, boleh menyamar jadi macam-macam. Kalau jin, setan ni tuan-tuan, senang kacangnya untuk dia tipu. Dia kata saya Islam, dia kata. Kan? Sedangkan dia jin ifrit, jin apa kita tak tahu lah. Sedangkan dia jin jahat, kan, jin kafir. Dia boleh kata dia jin Islam. Sedangkan kita atas dunia berapa ramai orang hak mengaku mu'allaf. Bawa kad masuk Islam, kita tak tahu genuine ke betul ke tak betul, kita tak tahu, kita pun confused. Cuba bayang makhluk yang berbeza alam dengan kita. Macam mana kita nak confirm dia tu memang nak tolong kita? Dia bukan syaitan, kan? Bukannya jin yang jahat, jin kafir yang nak sesatkan kita. Sebab tu fatwa, tuan-tuan boleh tengoklah, termasuk fatwa negara kita. Siapa yang minta bantuan dengan makhluk halus, mana jin tu, maka itu adalah perbuatan syirik. Pasal apa tak kias benda sama? Kalau boleh minta tolong dengan orang atas dunia, pasal apa nak syirik pula minta tolong dengan jin? Jin pun makhluk Allah Ta'ala juga. Tapi fatwa, tuan-tuan boleh tengok, fatwa banyak negeri dalam Malaysia ni kata syirik minta tolong dengan jin. Itu contoh, tuan-tuan sekalian. Jadi, saya pun tidak faham kenapa Nahdlatul Ulama Indonesia ni tuan-tuan, dalam website dia begitu bersungguh mempertahankan istighatsah kepada selain daripada Allah, dengan cara dia buat kiasan macam tu. Kiasan yang tak kena ni tuan-tuan. Sangat tak kena. Pasal apa? Sebab alam akhirat dengan alam dunia berbeza. Sangat berbeza. Alam dunia, tuan-tuan tak boleh minum arak. Betul tak? Tak boleh. Alam akhirat, dalam syurga ada arak. Itu adalah minuman penghuni syurga. Kita nak semayang, nak buat ibadat, nak kumpul pahala atas dunia. Dekat akhirat tak ada dah peluang tuan-tuan nak kumpul pahala. Tak boleh dah. Kau boleh? Siapa boleh cerita? Boleh lagi. Nak baca Quran, nak semayang, nak taubat, dan lagi ni sebelum pergi pada mahsyar, dan lagi duduk dalam kubur. Siapa boleh bagi tahu lagu tu? Tak ada. Once dah mati tuan-tuan, once dah mati, habis semua. Tak ada ruang dah. Sedangkan atas dunia, selagi tak berlaku yang kita panggil khurujur ruh minal jasad, keluar roh daripada jasad tu, selagi itulah kita boleh taubat. Betul tak?
Akhirat boleh taubat tak? Tak boleh. Dah kalau kita nak kata sama, syirik atas dunia, syirik kat akhirat apa semua, pasal apa taubat atas dunia ada, taubat akhirat tak ada? Patutnya bagi peluang lah kepada orang kafir yang dah mati tu taubat. Duduk dalam kubur. Ni dalam kubur ni. Nanti lagi 1000 tahun nak kiamat. Pada mahsyar pula. Sebelum sampai pada mahsyar, hang taubat dulu dalam kubur ni. Ada peluang tak? Tak ada peluang. Jadi cara dia begitu, dalam istilah kita panggil bertakalluf. Bertakalluf ni maknanya terlalu membebankan diri, nak pertahan juga. Padahal hujah tak ada. Kan? Hujah tak ada. Tapi dia nak pertahankan juga. Sampai dia kata boleh. Dengan alasan apa? Alasan alam akhirat nanti kita pakat cari Nabi. Kan? Minta tolong dengan Nabi. Itu alam yang sama. Kita hidup di alam yang sama. Boleh lah. Kan? Ni kita di alam yang berbeza. Jadi hukum dia berbeza. Kita di akhirat, tuan-tuan. Kita atas dunia. Boleh nampak Allah tak? Boleh berbicara dengan Allah tak? Tak boleh. Tapi di alam akhirat tu, cuba tuan-tuan tengok. Kan? Beza. Lain. Kan? Allah Ta'ala, kita boleh melihat Allah di alam akhirat. Tak apalah, yang tu ada perbahasan cerita macam mana, tak apa. Tapi poinnya ada. Tapi di alam dunia, tak ada seorang pun boleh bagi tahu dia berjumpa dengan Allah. Kecuali ajaran sesat tu lah. Kan, ajaran sesat ni hak Langkawi, tengok hak Langkawi. Saya pun pening, tuan-tuan. Dia panggil hadi minallah. Kumpul ajaran sesat, hadi minallah. Hak perempuan boleh peluk tok guru, tuan-tuan. Bukan cakap salah, boleh peluk lagi. Oh, saya kata kalau betul lagu ni saya pun nak juga. Kan? Saya bagi hadiah kat tuan-tuan, isteri tuan-tuan main pakai peluk, saya cium tangan. Saya syok, tuan-tuan. Ni orang kata sesat. Tapi nak cerita, tuan-tuan, bila sesat ni macam yang kita cerita dululah. Kalau ayah pin pun orang boleh air kaki dia apa semua. Tuan-tuan nak kata apa? Sebab tu kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala jaga kita, kan? Supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang seperti itu. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, kita pergi sikit je lagi, tuan-tuan. Baik. Satu lagi contoh yang disebut oleh oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dia kata bahawa tak apalah, dah pukul 9, kita tengok last kali apa yang Syekh sebut. Dia kata sebab apa Quran ni dia ada muhkam, dia ada mutasyabihat. Kan? Muhkam dengan mutasyabih, kan? Muhkamat dengan mutasyabihat. Pasal apa? Pasal apa ada ayat Quran jelas, clear, senang faham. Pasal apa datang pula ayat Quran hak lain, ni payah sikit nak faham ni, kan? Pasal apa dia jadi macam tu? Maka Syekh kata apa? Dia kata kalau Quran ni semua muhkam, kalau semua tu muhkam, maka dia kata hilanglah hikmah ujian daripada Allah. Hilang hikmah ujian. Saya nak tanya, sini siapa pernah jadi cikgu sekolah ataupun lecturer universiti, kan? Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan tanya siapa yang biasa jadi cikgu sekolah, jadi lecturer universiti. Saya biasa jadi cikgu sekolah sebulan 2-3 bulan kan. Pernah jadi lecturer universiti. Jadi kita tahu bila kita buat soalan exam untuk pelajar kita ada berapa persen soalan-soalan yang mudah, kan? Mana bila student kita tengok terus boleh jawab, kan? Tutup mata pun boleh jawab. Kan? Contoh apa dia? Contoh apa dia, ibu negara Malaysia, tak boleh jawab, ni kita hambat keluar. Kan? Soalan sangat mudah. Saya mengajar di universiti, kan? Saya mengajar di universiti, tuan-tuan. Apa ni? Tak mau sebutlah universiti mana. Soalan hak mula-mula tu, apa dia ibu negara Malaysia? Saya kata melampau soalan ni. Kan? Melampau. Tapi soalan universiti. Bukan soalan sekolah rendah. Universiti, tuan-tuan. Soalan mula-mula, apa dia ibu negara Malaysia? Agak-agak ada dah orang salah. Kalau salah juga, kita kena batalkan pasport apa kewarganegaraan. Kalau salah juga, maknanya ada soalan yang sangat mudah. Betul tak?
Tuan-tuan tengok, tanyalah cikgu, lecturer universiti, semua tahu. Okey, dia ada berapa persen soalan yang mudah. Mana budak tengok, pelajar tengok, terus boleh jawab. Satu. Yang kategori yang kedua, berapa persen pula yang sederhana. Sederhana maksud dia, bila dia tengok tu, dia kena baca 2 kali. Dia kena fikir sikit. Dia tak boleh baca terus jawab. Dia kena, apa dia ni? Dia kena fikir sikit. Itu yang sederhana. Yang kategori ketiga, ada berapa persen pula soalan yang rumit, yang payah. Maknanya dia baca sekali, baca 2 kali, baca 3 kali, dia masih lagi payah nak jawab. Apa dia? Kebat awal semua kan? Macam-macam lah. Kan? Kebat sampai dengan kita pun tak faham. Saya duk tengok anak saya sekolah menengah, tuan-tuan. Dia kata susah lah admit ayah. Saya kata admit senang je ayah dia. Admit senang je. Kita dah sekolah sains. Kan? Admit ni bukan susah pun. Buat latihan je. Saya kata tak apa, Mas. Biar ayah ajak. Biar ayah ajak je. Ayah dah tinggal lama dah admit tahun 88. Tahun 88. Ni tahun 2022 nak pergi ajak anak admit. Ayah confident. Anak pun tunjuk soalan pertama. Dia kata ada banyak soalan, dia kata yang dia tak kerti. Ni soalan pertama. Tengok soalan pertama. Menyesal aku kata mudah. Menyesal, tuan-tuan. Lain. Kan lain. Tahu dah berubah. Kan soalan budak sekolah menengah pun lain. Kan lain. Jadi dia ada kategori dia yang ketiga tu, ada berapa persen yang soalan dia tu sangat susah. Ini yang kata ujian di sekolah ataupun di universiti. Jadi konsep yang sama, tuan-tuan. Syekh Ibn Utsaimin kata Quran ni dia tak boleh semua muhkam. Dia kena ada juga mutasyabihat. Itu yang kata hikmah. Di situlah ujian. Nak beza siapa yang beriman dengan Quran dan siapa yang reject Quran, yang ragu-ragu dengan Quran. Mudah gini ya, tuan-tuan. Kita suami isteri. Kita suami isteri ataupun kita berkawan dengan kawan-kawan kita. Ada tak dalam kehidupan kita ni ujian Allah? Orang kata badai, ombak, ribut taufan dalam rumah tangga. Ada kan? Kau tuan-tuan semua ni bahagia belaka. Tak ada, kami okey semua. Tak ada macam bohong lah. Ustaz rumah tangga ustaz pun gunggang-gunggang juga. Rumah tangga hampa tak ada. Kan? Jadi nak ceritanya semua ada. Rumah tangga siapa pun, kita berkawan pun, dia ada siri ujian tu ada. Jadi ujian itulah yang akan membezakan yang mana suami kita ataupun isteri kita ni betul-betul setia dengan kita, ataupun kawan kita hak betul-betul setia dengan kita. Baru kita tahu. Contoh tuan-tuan tengok. Dalam parti politik, bila dia orang bergaduh berebut kuasa semua, kita tahulah siapa betul-betul kawan, betul tak? Siapa betul-betul kawan? Dia tak kira aku dapat projek ke, aku tak dapat projek ke, dapat jawatan ke apa, saya setia dekat Datuk Seri. Kan? Dia tahu, parti lawan ni offer jawatan tertentu. Tak, saya setia dengan Datuk Seri. Itu contoh ujian. Sama dengan kita perniagaan, kan? Kita kerja dekat company ni, tapi sebab kita sayang kat bos kita, walaupun company lain offer dengan pelbagai tawaran menarik semua, kita dah saya dengan bos je, contoh lah, walaupun contoh ni tak berapa kena, tapi contoh yang boleh kita faham. Sama dengan kita berkawan. Ada orang dengan kawan ni dia backstabbing, kan? Dia tikam belakang, dia pijak kepala kawan. Asal ada peluang dia tak kira. Kawan ke musuh ke apa dia tak kira. Ada orang tak, saya rugi pun tak apa, saya tak dapat apa pun tak apa, tapi kawan saya sangat jaga. Itu yang kata ujian tu. Jadi Quran pun macam tu, tuan-tuan. Jadi Quran ni dia ada mutasyabihat. Syekh Ibn Utsaimin kata itulah mutasyabihat, itulah yang membezakan antara orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, dengan golongan munafik ataupun golongan yang ada penyakit dalam diri dia. Okay. Jadi siapa-siapa yang ada penyakit dalam diri dia, dia akan jadikan mutasyabihat sebagai jalan untuk mengubah ayat muhkam. Ayat muhkam yang clear pun dia boleh pergi kelirukan. Ayat yang semudah, contohnya
La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. No compulsion in religion. Kan tidak ada paksaan dalam agama. Kita faham dah ayat tu betul tak? La ikraha fid din. Kita hak ngaji hak lebih kurang sikit-sikit ni tuan-tuan, kita faham la ikraha fid din maksud dia tak boleh paksa orang masuk Islam. Tapi kita nak paksa orang semayang boleh tak? Boleh. Anak kita tak mau semayang, kita marah dia, kita paksa dia, kita rotan dia, boleh tak? Boleh. Anak kita tak mau mengaji Quran, kita denda dia, boleh tak? Boleh. Dia tak masuk dalam la ikraha fid din. La ikraha fid din dia khusus untuk larangan paksa orang masuk Islam. Tapi golongan liberal, golongan human rights yang melampau apa semua ni, dia attack menggunakan ayat tu. Dia kata dalam agama tak boleh ada paksaan. Siapa nak murtad, kita kena benarkan dia murtad. Dia tak mau pakai tudung, kita tak boleh paksa dia pakai tudung. Dia tak mau ikut undang-undang Islam, dia nak khalwat, kita tak boleh paksa hukum dia pasal dia khalwat. Cuba tuan-tuan tengok golongan tu. Dia akan gunakan ayat-ayat seperti ini, la ikraha fid din, untuk attack undang-undang syariah pasal khalwat, pasal bersedudukan dan sebagainya. Atas alasan human rights, dan dia guna nas agama, dia guna ayat Quran. Ini contoh orang yang menggunakan ayat mutasyabihat untuk mengubah hukum yang ada dalam ayat muhkamat. Jadi itu sedikit tuan-tuan sekalian. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan seterusnya pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat daripada surah Yunus ayat 62 hingga 64 pada kuliah akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu